Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, nama saya Nurman bin Hamdan, Syarah FEM, dan hari ini insyaAllah saya akan bentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Model Hybrid Wakaf bagi pembangunan kediaman warga emas yang lestari. Okay, sebagai pengenalan, wakaf bukanlah satu perkara yang baru dalam masyarakat Islam, especially di Malaysia. Kita dah dengar banyak istilah wakaf digunakan di merata tempat, dan wakaf ini sebenarnya adalah pada masa kini dilihat sebagai satu instrumen alternatif untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Sebab apa? Wakaf, yang kita tahu bahawa wakaf ni dia mampu menjamin kelangsungan pahala bagi pewakaf. Orang yang mewakafkan harta mereka, insya-Allah akan dijanjikan pahala yang berterusan. Yang keduanya, wakaf juga mampu menjamin kelangsungan manfaat bagi penerima manfaat wakaf. Apabila sesuatu aset itu diwakafkan, yang akan dimanfaatkan adalah hasil daripada penjanaan manfaat oleh harta wakaf tersebut. Jadi dengan adanya sistem wakaf ni, maka kelangsungan pahala, kelangsungan manfaat dapat dijamin. Bagi memastikan kelangsungan pahala dan manfaat ini, pengurusan harta wakaf yang efektif dan efisien adalah satu kemestian. Jadi kita memerlukan satu bentuk governance ataupun sistem pengurusan yang berkesan supaya harta wakaf yang telah disumbangkan oleh para pewakaf mencapai objektif pewakaf itu sendiri, iaitu untuk memberikan manfaat kepada penerima manfaat wakaf ataupun beneficiaries. Dari sudut kertas kerja ini akan menjurus kepada keperluan untuk mewujudkan kediaman warga emas yang kondusif menjelang negara tua ataupun aging nation 2030, di mana pada tahun tersebut telah dianggarkan sebanyak 15% penduduk Malaysia akan berumur lebih daripada 60 tahun. Jadi keperluan penempatan ataupun kediaman warga emas ini adalah satu perkara yang menjadi satu perkara yang menjadi keperluanlah kepada sesebuah negara, termasuk Malaysia. Jadi ini akan menjadikan satu beban keuangan kepada negara pada masa akan datang. Oleh itu, wakaf boleh memainkan peranannya dalam membiayai pembangunan penempatan ataupun kediaman warga emas di Malaysia. Jadi objektif kajian ini, sebenarnya kajian ini adalah salah satu projek yang sedang dijalankan oleh sebuah institusi di Malaysia, iaitu untuk membangunkan satu penempatan ataupun kompleks kediaman warga emas dengan menggunakan instrumen wakaf. Jadi objektif kajian ini ataupun kertas kerja ini adalah untuk menghasilkan model pembiayaan untuk membangunkan kompleks kediaman warga emas yang lestari menggunakan instrumen wakaf yang merangkumi wakaf hartanah dan juga wakaf tunai. So ada dua jenis instrumen wakaf lah yang akan digunakan di dalam model ini. Sebagai latar belakang, kompleks kediaman warga emas ini akan merangkumi beberapa unit kediaman warga emas, unit kediaman warga emas yang boleh diduduki selepas bersara. Jadi warga-warga emas yang dah pencen dan berhasrat untuk membeli unit kediaman ni, mereka boleh beli dan wakafkan, dan mereka boleh mendiami kediaman ini selepas mereka bersara.
Di samping itu akan diwujudkan juga masjid ataupun surau. Ini penting bagi membolehkan aktiviti-aktiviti pengajian agama secara berkala diadakan. Jadi kita tidak mahulah hanya satu kompleks kediaman ini hanya untuk kediaman warga emas sahaja, tapi dilengkapi juga dengan masjid dan surau. Begitu juga dengan pasar raya mini. Ini bagi memenuhi keperluan harian penduduk di kediaman tersebutlah. Turut akan disediakan adalah fasiliti kesihatan seperti klinik ataupun hospital demi untuk menjaga keperluan penjagaan kesihatan warga emas. Dan lain-lain juga termasuk pusat rekreasi untuk warga emas ataupun penduduk-penduduk di kompleks kediaman ini. Jadi ini model hybrid wakaf kediaman warga emas yang dicadangkan di dalam kertas kerja ini. Okey, kalau kita lihat di sini model ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey, yang pertamanya dari sudut sumber pembiayaan untuk kediaman ataupun kompleks kediaman warga emas ini. Yang keduanya pembinaan, yang ketiga pengurusan, dan yang keempat adalah berkenaan dengan agihan tabung ghallah. Okay, nanti saya explain apa itu tabung ghallah. Okey. Dari segi sumber pembiayaan, kita akan menggunakan model ini mencadangkan menggunakan konsep wakaf. Okay, di mana institusi ataupun individu boleh mewakafkan tanah dan juga tunai. Okay, tanah ataupun tunai untuk dibangunkan kompleks kediaman tersebut. Okay. Jadi di samping itu tunai juga boleh wakaf tunai. So kat sini kita ada nampak dua lah. Satu wakaf hartanah dan satu lagi wakaf tunai. Okay, saya explain yang bahagian atas ni dahulu. Jadi seeloknya ada institusi ataupun mana-mana institusi lah atau syarikat yang berminat untuk mewujudkan ataupun membina kediaman warga emas, institusi tersebut dicadangkan untuk mewakafkan tanah ataupun ada tanah yang telah diwakafkan oleh mana-mana individu. Jadi tanah itu 100% akan digunakan untuk tujuan pembinaan kompleks kediaman tersebut. Dan juga keperluan kepada tunai. Tunai dekat sini, tunai yang pertama dekat sini adalah sebagai satu suntikan modal awal. Sebab rata-rata kita lihat banyak hartanah wakaf yang telah diwakafkan oleh para pewakaf, individu dan sebagainya tidak dapat dibangunkan kerana kekurangan modal. Jadi ini pentingnya sekiranya institusi tersebut boleh menyumbangkan wakaf tunai sebagai suntikan modal awal untuk memulakan projek pembangunan tersebut. Jadi projek pembangunan itu seperti mana yang saya sebut tadi, akan terdiri daripada madrasah ataupun surau, masjid, kemudian unit kediaman warga emas dan juga fasiliti-fasiliti lain seperti klinik, kedai, dobi dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan suntikan modal awal daripada wakaf tunai yang daripada institusi tersebut, projek boleh dijalankan terus tanpa menunggu collection wakaf tunai daripada individu-individu yang lain yang secara runcit. Ini model yang sumber wakaf tunai yang lain ini kita boleh namakan sebagai wakaf tunai runcit lah, ataupun wakaf tunai interim. Mungkin ada individu-individu yang menyumbang sedikit demi sedikit lah, bukan dalam jumlah yang besar. Tapi kalau untuk memulakan projek berkenaan, wakaf tunai yang sangat diperlukan adalah untuk memulakan projek tersebut. Jadi tanah yang telah diwakafkan itu tadi akan menjadi tapak pembangunan kompleks kediaman warga emas ini,
dan tunai yang disumbangkan oleh para pewakaf, okey, akan kalau tunai daripada suntikan modal awal tu akan digunakan terus, okey, untuk membangunkan projek berkenaan, dan tunai yang disumbangkan oleh pewakaf individu, okey, akan dikumpulkan dan digunakan untuk meneruskan lagi pembangunan unit-unit kediaman dan juga madrasah, surau dan sebagainya. Okey. Jadi dari segi pembinaan institusi ataupun pelaksana projek tu bolehlah engage dengan mana-mana developer untuk membangunkan kompleks tersebut, dan kemudiannya setelah siap kompleks tu tadi, keseluruhan tanah dan juga bangunan kompleks kediaman warga emas ini akan diserahkan kepada Majlis Agama Islam Negeri yang bertindak sebagai pemilik wakaf tunggal. Mana-mana negeri, semua Majlis Agama Islam adalah pemilik atau pemegang pemegang utamalah wakaf di setiap negeri masing-masing. Okey. Kemudian dari sudut individu yang telah menyumbangkan wakaf ni tadi, individu ini adalah warga emas lah, yang membeli unit-unit warga emas dan mewakafkan terus unit-unit yang telah dibeli itu tadi. Untuk itu satu bentuk perjanjian akan dibuat dengan pembeli-pembeli unit kediaman warga emas ni, iaitu untuk menampung kos penyelenggaraan. Jadi tunai daripada kos penyelenggaraan ni akan terus dimasukkan ke dalam tabung ghallah, ataupun tabung manfaat wakaf. Dan pihak pembeli ataupun pewakaf unit kediaman warga emas ni tadi boleh menduduki rumah tersebut selepas mereka bersara, sehingga akhir hayat mereka lah. Dan sekiranya mereka tidak menduduki rumah-rumah tersebut, pihak mutawalli ataupun pengurus harta wakaf ni boleh menyewakan kepada orang awam yang lain, dan hasil sewaan akan dimasukkan ke dalam tabung ghallah juga. Begitu juga dengan premis-premis perniagaan yang lain di dalam kompleks kediaman ini akan disewakan juga kepada pengusaha-pengusaha premis, dan hasil sewaan akan dimasukkan ke dalam tabung ghallah. Okey, dari segi pengurusan, Majlis Agama Islam perlulah juga melantik ataupun memberikan menurunkan kuasa mutawalli kepada institusi korporat lah untuk menguruskan kompleks kediaman warga emas ini. Sebab kita nak memastikan bahawa sistem pengurusan tu akan dapat dilaksanakan lebih berkesan. Jadi Majlis Agama Islam turunkan kuasa melantik mana-mana institusi ataupun pelaksana projek ini sendiri sebagai mutawalli. Dan semua hasil manfaat wakaf tu tadi akan diserahkan kepada mutawalli, dan mutawalli yang akan mengagihkan manfaat wakaf tu kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah berkenaan dengan idari, iaitu operasi dan juga pengurusan serta penyelenggaraan harta wakaf. Dan seterusnya, yang kedua, manfaat wakaf tu boleh juga diagihkan untuk tujuan-tujuan kemasyarakatan ataupun ijtimai, seperti membantu golongan asnaf yang lain, apa-apa tujuan kemasyarakatan yang berkaitan. Dan yang ketiga, manfaat wakaf tu boleh juga diagihkan untuk tujuan pendidikan, memberi pinjaman, memberi pembiayaan pendidikan kepada masyarakat Islam yang berkelayakan. Jadi ini adalah model hybrid wakaf kediaman warga emas yang dicadangkan yang menggunakan konsep wakaf, iaitu wakaf hartanah dan juga wakaf tunai. So secara kesimpulannya, harta wakaf perlulah boleh menjana manfaat wakaf.
Kita tidak mahu harta wakaf yang tidak memberi apa-apa pulangan ataupun tidak menghasilkan apa-apa manfaat kepada penerima wakaf. Dia stagnan aja, tak boleh lah. Okay? Jadi bila kita wujudkan harta wakaf, maka harta wakaf tu perlu menghasilkan manfaat wakaf. Dan manfaat wakaf tu perlu diagihkan kepada penerima manfaat wakaf atau mauquf alaih. Pengurusan harta wakaf yang berkesan dan cekap adalah penting. Okay? Ini bagi memastikan harta wakaf tu dapat diuruskan dengan baik dan dapat menjana manfaat wakaf. Dan manfaat wakaf dapat diagihkan dengan efektif dan efisien kepada penerima-penerima manfaat wakaf. Jadi untuk itu kerjasama yang baik antara Majlis Agama Islam Negeri dan juga pelaksana projek adalah amat diperlukan. Dengan kata lain, Majlis Agama Islam perlulah menurunkan kuasa mutawali kepada pelaksana projek yang akan mengendalikan pengurusan harta wakaf dengan secara profesional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.